Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini saya ingin bincangkan berkenaan dengan latihan yang telah pun saya berikan di dalam kelas. Iaitu anda dikehendaki untuk menyiapkan latihan exercise 3.51 sehingga exercise 3.5.2. Okey, baik. So kita tengok satu persatu soalan yang telah diberikan di dalam latihan tersebut. Okey, bermula dengan soalan 1. Integrate each of the following question. Question number 1, integral exponent power of 7x dx. So kita tahu bahawa formula untuk eksponen, maafkan saya. Formula bagi integral eksponen adalah salin balik integral eksponen power of 7x over dengan differentiate terhadap kuasa 7x. So dia awak akan dapat eksponen 7x over 7 plus c. Okey. Baik. Untuk soalan seterusnya iaitu soalan nombor 2. Okey, untuk soalan nombor 2, apa yang perlu awak buat adalah awak asingkan dulu bahagian koefisien iaitu 10 per dengan 3. So that kita keluarkan 10 per dengan 3. Kemudian tulis balik soalan dia integral. Kemudian apa yang jadi pada eksponen ni adalah dia akan jadi 1 over eksponen 2x dx. So sekarang dia dalam bentuk fraction. So bila dalam bentuk fraction, apa yang perlu awak buat adalah kena pindahkan eksponen yang berada di bawah fraction ni ke atas supaya dia jadi 10 per dengan 3 integral eksponen kuasa negatif 2x dx. Kemudian kita selesaikan bahagian integral ni iaitu integral eksponen. So 10 per dengan 3 eksponen negatif 2 per dengan differentiate terhadap kuasa negatif 2x. So akan dapat 10 per dengan 3 eksponen negatif 2x per dengan negatif 2. So this one kita boleh cancelkan ataupun kita boleh simplifykan dan awak akan dapat negatif 5 per 3 eksponen kuasa negatif 2x tambah c untuk indefinite integral. Okey, seterusnya ialah soalan 3. Okey, untuk soalan 3, integral 6 eksponen power of negative 4x plus 1 over eksponen x dx. So that apa yang perlu awak buat adalah awak kena selesaikan secara berasingan ataupun satu persatu, one by one. Okey, integral 6 eksponen kuasa negatif 4x. So keluarkan 4, kemudian integratekan eksponen. Kita tahu bahawa bila kita integratekan eksponen akan dapat eksponen kuasa negatif 4 ataupun salin balik per dengan differentiate kuasa negatif 4x. Tambah dengan this one, apa perlu kita buat adalah pindahkan eksponen kuasa x ni ke atas. So dia akan jadi eksponen kuasa negatif x. Okey, kemudian kita integratekan dia menjadi eksponen kuasa negatif x per dengan differentiate kuasa negatif x. So 4 eksponen kuasa negatif 4x per dengan integrate differentiate negatif 4x akan dapat negatif 4 tambah eksponen kuasa negatif x per dengan negatif 1. Seterusnya selesaikan this one, awak akan dapat negatif eksponen, maafkan saya, this one 6 bukannya 4, 6, this one pun 6. So maksudnya kita boleh simplifykan dia menjadi 3 per dengan 2. So jawapan akhir dia akan jadi negatif 3 per dengan 2 eksponen kuasa negatif 4x tolak dengan
eksponen kuasa negatif X tambahkan dengan C. Okey. So, untuk soalan seterusnya, okey. Integral eksponen sin 2x dx. So, kalau awak perasan soalan ni dia gabungan kepada exponential function dan juga trigonometrics. Cuma trigonometrics tu dia dah jadi kuasa bagi exponential punya function. So, jangan risau. Masih juga kita menggunakan konsep exponential punya integration, yang mana bila kita integratekan eksponen, kita salin balik eksponen kuasa sin 2x, kemudian bahagikan ataupun divide dengan differentiation of kuasa sin 2x. So that's why pentingnya awak kena kenal pasti bagaimana cara untuk kita menyelesaikan integration bagi fungsi eksponen. So kita salin balik, kemudian per dengan differentiate bagi kuasa dia. Kuasa dia adalah sin 2x. So kita differentiatekan sin 2x nanti. So bila kita differentiatekan sin 2x, kita akan dapat apa? Differentiatekan sin dapat cos 2x, kemudian kena differentiatekan 2x. Okay, differentiatekan 2x terhadap x atas kekal sin 2x, kemudian this one awak akan dapat eksponen sin 2x per dengan cos 2x, kemudian differentiatekan 2x ni awak akan dapat 2. 2 ni pindahkan ke depan. So awak akan dapat jawapan akhir dia adalah eksponen sin 2x per dengan 2 cos 2x tambah C. Okey. Baik. So tip dia adalah pertama sekali kita kena selesaikan yang depan dulu. Maksudnya apa yang kita jumpa adalah kita jumpa eksponen, kita kena integrate eksponen dahulu. Lepas tu baru kita selesaikan part-part yang terdapat di bahagian bawah ni, seperti differentiate kuasa sin 2x. Differentiate kuasa sin 2x, differentiate pula sin dapat cos 2x. Kemudian differentiatekan 2x dapat 2. So 2 cos 2x. So dapat jawapan akhir. Baik, tengok soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Integral 7 eksponen 3x plus 2 dx. Okey, so ini soalan direct question. So apa yang perlu awak buat adalah 7 ni kita asingkan di luar daripada integral, tanda integral 7 ataupun 7 integral eksponen kuasa 3x plus 2 dx. So that 7 tetap kita tulis macam biasa, kemudian integral ataupun integralkan eksponen kuasa 3x tambah 2. So macam biasa integrate, dia akan dapat eksponen kuasa 3x tambah 2 bahagikan dengan differentiate kuasa dia 3x tambah 2. So awak akan dapat jawapan akhir 7 eksponen 3x tambah 2 per dengan differentiate 3x tambah 2 akan dapat 3 tambah C. Okey, baik, seterusnya adalah soalan 6. Untuk soalan 6 pun sama juga. Bila ada koefisien value di depan ni kita asingkan. Kerana bila kita asingkan tu memudahkan awak untuk selesaikan integration. So 3 integrate eksponen x per 2 per dengan differentiate x per 2. Okey. Kemudian differentiate this one, awak akan dapat 3 eksponen x per 2 per dengan 1 per 2. So ni jawapan bagi differentiation this one. Okay. So that awak akan dapat jawapan akhir dia ialah 6 eksponen x per 2 tambah C. Okay, untuk soalan nombor 6. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 7. Okay, untuk soalan nombor 7 kalau awak tengok dia ada 2 bracket. Biasanya bila ada bracket ni kita akan gunakan kaedah substitution method. Tetapi tidak semestinya awak nak kena guna kaedah substitution method. Kalau awak boleh expand dengan syarat kita memang boleh expand. So
Terutama sekali bila soalan tu dia mempunyai fungsi yang sama, iaitu kita ada ataupun kita dalam soalan ni dia gunakan exponential function. Walaupun dia ada bracket tapi dia kesemuanya exponential function. So bila ada bila fungsi yang sama, maksudnya kita boleh expand. Okay, so maksud kita boleh expand, so kita expand lah this one. Eksponen kuasa X darabkan dengan eksponen kuasa X. Eksponen kuasa X darabkan dengan eksponen kuasa negatif X. Okay, kemudian eksponen X darabkan, 2 darab pula dengan eksponen kuasa X, kemudian 2 darabkan dengan eksponen kuasa negatif X. So seterusnya bila kita dah kembangkan, tujuannya ialah supaya kita nak hilangkan dia punya bracket. So eksponen X kuasa eksponen kuasa X darab dengan eksponen kuasa X akan dapat eksponen 2X. So ini awak kena praktis semula topik yang pertama, iaitu indeks. Okay, plus dengan eksponen X tolak dengan X. Okay, kemudian tambah dengan 2 eksponen X, kemudian tambahkan dengan 2 eksponen negatif X. So sekarang ni kita bukan lagi selesaikan bahagian integration. Kita hanya selesaikan dia punya bracket dengan cara kita expandkan soalan ini ataupun expand dia punya function. So kita selesaikan dalam ni dulu. So eksponen 2X tambah dengan eksponen kuasa kosong tambahkan dengan 2 eksponen X tambahkan dengan 2 eksponen negatif X dx integral. So ni tak boleh ke kita tambah-tambah je? Tak boleh, sebab kuasa dia tidak sama. So bila kuasa tak sama, kita tak boleh nak tambah sesuka hati. Kalau kita nak expand boleh, tapi dia kena pastikan dia punya indeks dia sama, kuasa dia punya base dia sama, kuasa dia saja berbeza. Okey, baik. So seterusnya apa yang perlu kita buat adalah kita integrate. Okey, integrate satu per satu. So akan dapat eksponen 2x per dengan 2 tambah dengan this one. Bila kita tekan kalkulator dapat 1, integrate 1 akan dapat x. Seterusnya 2 eksponen x per dengan 1 tambahkan dengan 2 eksponen kuasa negatif x per dengan negatif 1. Macam mana kita dapat? Berdasarkan kaedah kita nak integrate of exponential function. Okey. So seterusnya kita susun lah jawapan akhir dia. 2x per dengan 2 tambah dengan 2 eksponen x tolak dengan 2 eksponen negatif x tambah dengan x tambahkan dengan c. Jawapan akhir dia. So kalau awak tak letak tambah c tak apa, tidak boleh, kerana jawapan akhir dia mesti ada c, tambah c sebab dia adalah soalan yang berbentuk indefinite integration. Okey, baik. Seterusnya adalah kita sambung dengan soalan seterusnya, iaitu soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 ialah soalan yang berbentuk definite integration. Walaupun begitu, awak perlu selesaikan dahulu integration tersebut, barulah awak gantikan nilai. So eksponen power of x, so awak kena dapat jawapan dia eksponen x per dengan 1. Okey, over x differentiate akan dapat x kuasa 2 per dengan 2. Okey, kemudian letakkan square bracket dan letakkan dia punya limit kosong dengan negatif 1. So now kita nak gantikan nilai limit ni dalam jawapan ni ataupun dalam variable x. So eksponen kuasa x kosong tolakkan dengan kosong kuasa 2 per 2 tolak dengan eksponen kuasa negatif 1 tolak dengan in bracket negatif 1 kuasa 2 per 2. Nampak saya letak bracket. Okey. So bila awak tekan kalkulator, awak kena pastikan awak tekan dengan betul. So shift eksponen kuasa kosong. Okey, tekan sama dengan, nampak ada nilai 1 kan. So tolak dengan kosong kuasa 2. Kosong kuasa 2 per dengan 2.
Okay, so kosong kuasa 2 ni kosong lah. So jawapan dia 1. Okay, then tolak dengan eksponen kuasa negatif 1. Okay, kemudian tolak dengan in bracket negative 1 square. Okay, and then over 2. So akan dapat negatif 0.132. 0.132. So tekan kalkulator awak akan dapat 1.132 jawapan akhir dia. So untuk soalan nombor 8 ni apabila melibatkan definite ataupun melibatkan limit di dalam ataupun melibatkan nilai limit, so awak kena tekan kalkulator dengan betul. So kena tekan kalkulator dengan betul. Okay, so untuk mendapatkan jawapan akhir dia. Baik, tengok soalan seterusnya, itu soalan nombor 9. So integral 1026 exponent 2x dx. So this is the direct question. Cuma macam biasa saya sarankan awak asingkan 26 integral 10 exponent 2x dx. So 26 kemudian integralkan eksponen 2x akan dapat jawapan akhir dia eksponen 2x per dengan 2. Kemudian tulis dia punya bracket dan tulis dia punya nilai limit. So 26 ni so awak hanya darab dengan jawapan yang awak gantikan nanti. So that eksponen 2 kali 1 per 2 tolak dengan eksponen 2 kali kosong per dengan 2. Okay, so tekan kalkulator. So shift eksponen kuasa 2 kemudian per dengan 2 Okay, sorry. Kuasa 2. Okay, kemudian per dengan 2 tolak dengan eksponen kuasa kosong per dengan 2 Okey, kemudian tekan sama dengan, so awak akan dapat 26 darabkan dengan 3.1945. 3.1945. So awak darabkan dengan 26. So darabkan dengan 26. So akan dapat 83.057. 83.057. Okey. Ataupun awak boleh bundarkan kepada 2 titik perpuluhan akan dapat 83.06. Okey, so kalau pasal untuk soalan definite ni dia memang nak uji awak bagaimana cara awak menekan kalkulator dengan betul. Okey, so seterusnya soalan seterusnya itu soalan 10. So soalan ni ialah integral 327 per eksponen kuasa x dx. So apa yang perlu awak buat ialah kita bawa naik ke atas. So 7 ni kita pisahkan dan kita letakkan di hadapan dia. 7 integral 321 per eksponen kuasa x dx. Kemudian 7 integral 32 eksponen kuasa negatif x dx. Kemudian integratekan bahagian ni awak akan dapat eksponen kuasa negatif x per dengan negatif 1. Okey, tulis dia punya limit. Itu penting. Kemudian kita gantikan nilai limit dalam dia punya variable x. So akan dapat eksponen kuasa negatif 3 per dengan negatif 1 tolak dengan eksponen kuasa negatif 2 per dengan negatif 1. So tak perlu pindahkan kuasa negatif ni jadi positif, tak perlu. Awak boleh tekan kalkulator terus. Okey, tekan kalkulator terus iaitu shift eksponen kuasa negatif 3 kemudian per dengan negatif 1. Okey, tolak dengan eksponen kuasa negatif 2 okey, per dengan negatif 1. So tekan kalkulator awak
7 darabkan dengan K. So 7 K darabkan dengan 7. So akan dapat jawapan akhir iaitu 0.5988. 0.5988. Ini dalam 4 decimal point. So that kalau awak nak bundakan, awak akan dapat jawapan yang sama dalam seperti yang ditunjukkan dalam buku awak. Alright. Okay, seterusnya kita tengok soalan exercise 3.5.2. Okay, solve by using substitution method. So saya nak awak semak jawapan yang telah awak buat dengan yang saya bincangkan dekat dalam video ini. So untuk soalan pertama, solve by using substitution method. So soalan A, integral eksponen kuasa negatif 3x. So kalau soalan yang begini, so pertama sekali ialah kita definekan U. So U dia adalah kuasa bagi fungsi eksponen. So iaitu kuasa negatif 3x. Step kedua macam biasa buat differentiation du terhadap dx. So awak akan dapat negatif 3. Kemudian jadikan dx sebagai perkara rumus. So dia akan equal ataupun akan sama dengan du over negatif 3. Step nombor 4, tulis balik soalan integral, kemudian gantikan u ni dalam soalan. So eksponen, okay, kita gantikan negatif 3x ni sebagai u. So eksponen kuasa u, kemudian gantikan dx ni sebagai du per dengan negatif 3. Du per negatif 3. Okay, seterusnya kita asingkan yang kuasa negatif 3, yang denominator, nilai denominator negatif 3 ni. So dia akan jadi 1 over negatif 3 integral eksponen u du. So kita integralkan terhadap du. So akan dapat 1 over negatif 3 eksponen u over 1. Is it right? Because of untuk exponential function tu memang begitu. Okay, so gantikan balik u dengan dia punya nilai yang sebenar ataupun yang telah kita define iaitu negatif 3x. So tambah c. So dapat jawapan akhir untuk soalan A. Okay, baik. Seterusnya kita buat soalan B. Soalan B ialah dalam bentuk definite integral. So macam biasa, so apa yang perlu awak buat pada mula substitution method adalah kita define u. U dia kuasa eksponen 6x minus 1. Kemudian step nombor 2, differentiate du terhadap dx. So awak akan dapat 6. Step nombor 3, jadikan dx sebagai perkara rumus ataupun subjek. So akan sama dengan du per dengan 6. Kemudian step nombor 4, salin balik integration 1, 0. Kemudian 2 eksponen kuasa u dx gantikan sebagai du per dengan 6. So that 2 per 6 ni kita boleh asingkan dan letak di luar. Okay, so awak akan dapat dalam bentuk integral 1, 0 eksponen du. So this one kita boleh simplify 1 over 3. Kemudian selesaikan integration eksponen u terhadap u. Eksponen u, so awak akan dapat eksponen u jawapan dia. Kemudian limit 1, 0. Gantikan balik u ni dengan nilai yang kita define iaitu 6x minus 1. Okay. Okay, 1, 0 and then gantikan nilai. Eksponen 6 kali 1 tolak 1. Okay, tolak dengan eksponen 6 kali 0 tolak 1. And then tekan kalkulator. So tekan kalkulator, bahagian yang dalam bracket dahulu. So eksponen 6 tolak 1 sama dengan 5, tolak dengan eksponen 0 tolak dengan 1 sama dengan negatif 1. Okay, so kalau awak tengok kalkulator ni, kalau dalam bentuk ni maksudnya salah. So awak kena berhati-hati semasa nak tekan kalkulator. Kena pastikan eksponen ni tak jadi kuasa bagi yang kedua. Eksponen kuasa 5 tolak eksponen kuasa negatif 1.
So tekan sama dengan, so akan dapat 148. So 148 and then tekan darabkan dengan 1/3 ataupun bahagikan dengan 3. So akan dapat jawapan akhir iaitu 49.35 ataupun 49.3484 ataupun kita bundarkan menjadi 49.35. Alright, baik. Untuk soalan seterusnya iaitu soalan A muka surat 214. Okey, integral 3x kuasa 2 eksponen x kuasa 3 dx. So macam mana kita nak buat? Kita ada dua bentuk, satu exponential function, satu lagi dalam bentuk kuadratik. Kalau differentiation kita boleh gunakan product rule, tetapi dalam integration kita tidak ada product rule. So kita hanya ada salah satu kaedah dia ialah substitution method. So sekarang kita nak gunakan substitution method untuk selesaikan soalan ini. So macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat step yang pertama? Step pertama adalah define u. So kita nak define yang mana satu? Kita define a variable yang mempunyai kuasa tertinggi iaitu x kuasa 3 ataupun biasanya kalau melibatkan eksponen kita akan ambil kuasa dia kan. So kita ambil kuasa dia. So kuasa dia adalah x kuasa 3. Kemudian differentiate du terhadap dx, awak akan dapat 3x kuasa 2. Kemudian step nombor 3, jadikan dx sebagai dia punya subjek. So du per dengan 3x kuasa 2. Okey, step yang keempat adalah salin balik soalan integral 3x kuasa 2. Kemudian eksponen kuasa u du per dengan 3x kuasa 2. So 3x kuasa 2 dengan 3x kuasa 2 kita boleh cancelkan. So kemudian kita integratekan terhadap du. So akan dapat eksponen u, jawapan dia kan. Kemudian gantikan u ni dengan nilai u yang kita define iaitu x kuasa 3. So dia akan jadi eksponen kuasa x kuasa 3 tambah c untuk jawapan akhir dia. Okay, so dapat ada idea dia macam mana kita nak define. Kita pilih kuasa eksponen dan juga kita pilih yang kuasa yang tertinggi. Okay, sebagai define sebagai u. Okay, so seterusnya kita tengok soalan B. Untuk soalan B dia bukan lagi dalam bentuk exponential punya function. Okay, dia gabungan daripada kuadratik. Dia akan jadi this one kuasa 3, fungsi kuasa 3 dengan trigonometric function. So macam mana kita nak buat? So kalau tak ada eksponen, kita pilih option yang kedua iaitu kita tengok kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi iaitu x kuasa 4. So define dia step yang pertama. Okay, step yang pertama adalah kita definekan u sebagai x kuasa 4. Kemudian step yang kedua, differentiate du over dx. So akan dapat 4x kuasa 3. Kemudian step yang ketiga, awak buatkan dx sebagai perkara rumus, du per dengan 4x kuasa 3. Step nombor 4, salin balik soalan. Okey, 4x kuasa 3 sin x kuasa 4. Sin x kuasa 4 ni kita gantikan dia sebagai u, kemudian dx kita gantikan sebagai du over 4x kuasa 3. So 4x kuasa 3 dengan 4x kuasa 3 sama, kita boleh cancel. Kemudian differentiatekan sin u du. So kita differentiatekan trigonometric function. So akan dapat negatif cos u. Okey, so gantikan u sebagai dengan term yang kita dah define tadi. So kita akan dapat negatif cos x kuasa 4 tambah c. So sama seperti dalam jawapan. Okey, sebenarnya kita tengok soalan C. Okey, soalan C ni dia agak menarik sedikit, tetapi kita back to the basic, iaitu kita kena tahu integral 5 sin kuasa 4 x cos x dx. So sin kuasa 4x ni apa maksud dia? Sin kuasa 4x ni maksud dia sin x darab
sin X darab sin X darab sin X. Macam ni. Sebanyak 4 kali. So itu yang dimaksudkan dengan sin kuasa 4X. Okay. So sekarang ini, dalam soalan ini, apakah term yang mempunyai nilai kuasa tertinggi? Sin ke cos? Kalau kita nak compare dua-dua ni. So semestinya lah sin. So that's why kita definekan U sebagai sin X. Kerana ini. Okay. Dan selain daripada tu, this one juga boleh ditulis sebagai sin X kuasa 4. Okay, ada either one lah. Sebab maksud yang sama. Kalau sin X in bracket kuasa 4, maksudnya sin X tu darab 4 kali. Okay, repeated. Kalau sin kuasa 4X, X pun sama juga. Okay, so kita definekan U sebagai sin X. Untuk step yang pertama. Kemudian step yang kedua, kita buat du over dx. Maksudnya kita differentiatekan sin X, so kita akan dapat cos X. Step nombor 3, jadikan dx sebagai subjek, so akan dapat du per cos X. Step nombor 4, salin balik soalan dia, integral 5 sin kuasa 4X ni. Macam mana kita nak tulis balik? So awak boleh tulis dalam bentuk ni lah. Okay, sin X in bracket kuasa 4 ni. So bila kita tulis dalam bentuk itu, sin X ni kita define dia sebagai U. So U kuasa 4. So that's why pentingnya awak kena tahu yang basic ni dulu. Supaya awak tahu macam mana kita nak gantikan dalam step nombor 4. Itu kita nak salin balik soalan dan gantikan soalan tu dengan U. Okay, so dia akan jadi 5 U kuasa 4. Kemudian cos X. dx kita gantikan dengan du over cos X. So now cos X dengan cos X kita boleh cancelkan dia ataupun kita boleh simplifykan dia. So dia akan tinggal soalan ni integral 5 U kuasa 4 du. So asingkan 5. So kita integralkan U kuasa 4 akan dapat U kuasa 5 per dengan 5. So 5 dengan 5 boleh cancel. So akan dapat U kuasa 5. Gantikan U kuasa 5 dengan sin X. So akan dapat sin X kuasa 5. Per tak ada per Tambah dengan C. So kalau awak buat soalan ni menggunakan apa-apa jenis aplikasi, software, so awak akan dapat jawapan ataupun step yang ditunjukkan seperti ini. Yang mana U tu di-define sebagai X. Cuma awak kena tahu macam mana, kenapa, macam mana dia boleh definekan U tu sebagai sin X. Kemudian macam mana jawapan akhir dia dapat sin kuasa 5X. Okey? So di situlah selain daripada awak gunakan aplikasi, tidak menjadi masalah untuk awak dapatkan jawapan, untuk awak dapatkan solution, untuk awak dapatkan idea untuk selesaikan soalan. Awak juga kena kaji macam mana kaedah yang digunakan, kena faham macam mana kaedah yang digunakan. Okey? Alright, okay, baik. Untuk soalan D okay, untuk soalan D tak ada masalah sebab soalan ni dia dah bagi bentuk yang jelas iaitu 2x sin x kuasa 2. So kita pilih yang kuasa yang tertinggi. So U sebagai dia punya x kuasa 2 sebagai dia punya U. Kemudian kita differentiatekan du over dx, kita akan dapat 2x. Kemudian jadikan dx sebagai perkara rumus ataupun subjek, so akan dapat du per dengan 2x. And then awak salin balik soalan, integral 2x sin u dx gantikan sebagai du over 2x. So 2x dengan 2x kita boleh cancelkan. So kita akan dapat integral sin u du. Integralkan fungsi trigonometrik sin akan dapat negatif cos u. Kemudian gantikan u dengan dia punya nilai yang kita define tadi iaitu negatif cos x kuasa 2 tambah c. Okey. Baik. Okey, baik. Untuk soalan E, F, G dan H. Okey, saya tengok tak ada masalah soalan ni. Dia direct question. Okey. Okey, untuk soalan E,
sama juga kita define u dia sebagai 4x kuasa 2 tambah 3. Kemudian du over dx sama dengan 8x. And then dx dia sama dengan du per 8x. And then integral x eksponen kuasa u du per 8x. X dengan x kita boleh cancelkan. Asingkan 1 over x eksponen u du. And then awak akan dapat 1 over 8 eksponen u, iaitu 4x kuasa 2 tambah 3. So this one kita letak square bracket, kemudian gantikan dengan dia punya nilai limit 1 over 8. Kemudian eksponen 4 tambah 3 tolak dengan eksponen kosong. So tekan kalkulator. So bila awak tekan kalkulator, okey, dia akan jadi eksponen kuasa 7 tolak dengan eksponen kuasa kosong. Okey. Okey, eksponen kuasa kosong. So akan dapat 1095 divide by 8. So akan dapat 136 136. So kat sini dia tak, jawapan dia dalam ni dalam bentuk indefinite salah jawapan dia So jawapan akhir dia awak akan dapat dalam bentuk 136.95. Okey. Baik, untuk soalan seterusnya itu soalan F. Okey, integral 10. So define u 6s minus 1 du over dx akan dapat 6. Kemudian dx akan dapat du over 6. Kemudian integral 2 eksponen kuasa u du over 6. 6 dengan 2. So akan dapat 1 over 3. So eksponen u gantikan balik 6s minus 1. Put the square bracket 1 0 and then 1 over 3. Gantikan nilai eksponen 6 tolak 1 tolak dengan eksponen kosong. Kemudian tekan kalkulator. So akan dapat eksponen 5 tolak dengan eksponen tolak dengan eksponen kosong. Okey. Tekan sama dengan 147.141 divide by 3. So akan dapat 43.13. So approximately dengan jawapan akhir lah. Okey, baik. Seterusnya tengok soalan G. X cos x kuasa 2. So sama juga, tak ada masalah soalan ni. Sebab dia punya nilai variable x ni berbeza dia punya kuasa dan kita ambil kuasa yang tertinggi iaitu x kuasa 2. So differentiate du over dx, so akan dapat 2x. Dx akan dapat du over 2x. Integralkan x cos u du over 2x. So kita boleh cancelkan x, so akan dapat 1 over 2 cos u du. Integralkan cos u terhadap u. So akan dapat negatif sin x kuasa 2. Okey. Dia punya limit 1 0. So gantikan nilai 1 over 2 negatif sin. So ingat kalau awak gantikan nilai kena pastikan mode awak punya kalkulator tu adalah mode radian So tekan kalkulator. So negatif sin 1. Okey, pastikan mode radian. Okey, minus jadi positif sin 0. Okey, tekan sama dengan, so awak akan dapat negatif 0.84 divide by 2. Okay, so supposed to be awak akan dapat jawapan akhir dia dalam nilai negatif 0.42. Okay, so boleh semak jawapan akhir Okay, seterusnya tengok soalan H. Okay, untuk soalan H, okay, 3x eksponen 2x square minus 1. So, macam biasa kita define u sebagai 2 eksponen 2x kuasa 2. 2x kuasa 2 tolak 1. Kemudian du over dx akan dapat 4x
Alright. Kemudian dx sama dengan du over 4x. Kemudian integral 3x eksponen u du over 4x. So kita cancelkan x. So kita asingkan 3/4 eksponen du over du. So and then eksponen u integrate akan dapat eksponen 2x kuasa 2 tolak 1. 1/4. Okey. Baik, seterusnya gantikan nilai eksponen 2 kali dengan 1, 2 tolak 1, 1 tolak dengan negatif 1. Tekan kalkulator. Okey, shift eksponen 1 tolak dengan eksponen negatif 1. Okey, darabkan dengan 3, bahagikan dengan 4. So akan dapat jawapan akhir dia ialah 1.76. Okey, cuma untuk soalan G ni saya tengok jawapan dia tak sama. So kita sembok balik jawapan dia. X kuasa 2, 2x, kemudian du over dx. So gantikan du over dx cos u. Okey, so x dengan x, so 1/2 cos u du. Cos u kita integrate, so akan dapat berapa? Cos u kita integrate. Kena tengok balik formula. Okay, sebab integration bagi trigonometric function, kita kena refer pada formula. So cos akan dapat sin, bukannya sin, bukannya negatif, positif sin. So kalau salah formula, salahlah jawapan akhir dia. Okay, so tolak. So that bila kita tekan kalkulator semula, okay, tekan kalkulator semula, akan jadi sin 1 tolak sin kosong. Okay, bahagikan dengan 2. So akan dapat jawapan akhir dia 4.2. Betul lah. Sin 1 tolak dengan sin 2. Okey. Sin 1 tolak sin kosong. Sin 3, maafkan saya. Sin 3 tolakkan dengan sin 1. Sin 3 tolakkan dengan sin kosong. Tolakkan dengan sin kosong. So akan dapat 0.141 divide by 2. Okey, sekali lagi. Sin 3 tolak dengan sin 1. Sin kosong. Okey, so divide by 2. So jawapan akhir dia 0.07056. 0.07056. Okey, so itu saja untuk perbincangan bagi exercise 3.51 dengan exercise 3.52. So terima kasih. Assalamualaikum.